Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, Ustazah akan sambung kepada pengajian kita pada hari ini, iaitu tentang Nabi Syuaib alaihi salam. Okey, Nabi Syuaib alaihi salam adalah berketurunan Nabi Ibrahim juga, dan baginda diutuskan kepada penduduk Madian yang mengamalkan penipuan dalam urusan sukatan dan timbangan ketika berjual beli. Apa yang Allah nak highlight kita kat sini ialah dalam urusan jual beli kita janganlah mengurangkan sukatan dan timbangan. Ini adalah dosa besar kerana kita menipu. Dan ingat, menipu itu adalah dosa besar. Dalam urusan kita berurusan dengan manusia, kita tidak boleh menipu. Begitu juga kita nak menipu Allah, lagilah. Tapi Allah tu Maha mengetahui. Sebab apa Allah highlight menipu kepada manusia ni tak boleh? Kerana dia melibatkan manusia yang memang manusia ni memang jenis tak tahu berbanding dengan Allah. Jadi kita kenalah sentiasa bersikap benar dalam apa-apa urusan, bukan sahaja dalam urusan sukatan dan timbangan, tetapi mana-manalah urusan, kita berurusan dengan ibu bapa kita ke, kita berurusan dengan mak ayah kita, dengan kawan-kawan kita ke, adik-beradik kita ke, maka hendaklah benar dalam berurusan. Jadi apa yang telah diberikan kepada kaum ini yang telah menipu dalam sukatan dan sumbangan, Allah telah memberikan azab kepada mereka dengan berlakunya gempa bumi kerana keingkaran mereka. Jadi besarnya, walaupun kita nampak penipuan itu macam tak menyakitkan, betul tak? Macam sesuatu yang tak menyakitkan, tetapi ia adalah besar dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang Nabi Syuaib alaihi salam. Kemudian kita akan berpindah kepada Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub, sebagaimana yang awak pernah dengarlah cerita Nabi Ayub ini, adalah Allah menguji dengan Nabi Ayub ini dengan kehilangan harta, kematian anak dia dan juga sakit yang lama. Bahkan ada beberapa perubatan Islam yang merujuk kepada Nabi Ayub ini. Bagaimana Nabi Ayub menyembuhkan diri dia daripada penyakit. Allah ajarkan doa, Jadi ni awak kena rujuklah dalam Al-Quran, doa Nabi Ayub ketika Nabi Ayub sakit. Jadi doa ni bagus. Kemudian sebenarnya Nabi Ayub ini dia memang seorang yang kaya, Dia kaya, diuji dengan kekayaan dan diuji dengan anak yang ramai. Tetapi apabila Allah menguji dengan kehilangan satu persatu daripada harta dia, anak dia pun hilang, mati satu persatu, sehinggalah Nabi Ayub pun diuji dengan sakit selepas itu. Tapi berkat kesabaran, merujuk kepada sini, setiap Nabi yang Allah ceritakan kepada kita 25 Rasul ini, semuanya ada sabar dalam hidup. Sebab apa? Kerana Allah memang datangkan kita kat dunia ini untuk diuji. Jadi ubat kepada untuk ujian itulah sabar. Itu ubat yang paling mujarad. Kalau sakit pun, COVID-19 ke, kena sabar. Duduk kat rumah ke, kena sabar. Kena belajar PDPR pun kena sabar. Sebab itu adalah kunci kepada rahmat Allah akan datang kepada kita. Tengok, berkat kesabaran baginda, Allah menyembuhkan penyakit. Bermakna sabar itu adalah satu rahmat yang Allah bagi kepada manusia, Kemudian kita tengok kepada Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli jarang juga kita dengar, dalam Al-Quran pun ada diceritakan, tetapi tidak panjang. Cerita tentang Nabi Zulkifli. Ialah putera kepada Nabi Ayub alaihi salam. Nama baginda disebut dalam Quran bersama dengan Nabi Idris, Nabi Ismail dan juga Nabi Ilyasa. Dia disebut sekali tapi tak tahu apa diakah cerita-cerita yang panjang tentang Nabi Zulkifli ini tidak diketahui. Kemudian baginda merupakan antara Nabi yang tinggi kesabarannya dalam berdakwah. Nabi Zulkifli
juga adalah Nabi yang sabar itu adalah tiang kepada segala penempuhan kepada ujian-ujian yang diterima oleh baginda. Okey, next kita pergi. Ni Nabi Musa alaihi salam. Kalau kita cerita tentang Nabi Musa ini, Nabi Musa adalah nabi yang ujian banyak, banyak ujian, dan juga baginda juga dikurniakan mukjizat yang banyak, ya. Dan baginda diutuskan untuk apa? Untuk menentang Firaun. Ni famous lah tentang Nabi Musa. Kebanyakan dalam cerita banyak bercerita tentang Nabi Musa lah. Kalau awak tengok surah mana-mana pun akan ada cerita Nabi Musa alaihi salam. Cerita dia sikit masuk dalam setiap surah. Okey. Sebab apa Nabi Musa ni banyak? Kerana dia mempunyai banyak ujian, dan kebetulan dia ni lebih kuranglah sama dengan Nabi kita alaihi salam. Sebab tu antara yang Allah sebutkan cerita Nabi Musa itu adalah salah satu daripada pujukan Nabi, pujukan Allah kepada Nabi di saat Nabi bersedih, di saat Nabi rasa terhina, di saat Nabi rasa dipijak-pijak di baginda. Jadi Allah cerita tentang Nabi Musa ini, hebat juga ujiannya, ya. Okey, Nabi Musa ni dilahirkan di Mesir ketika Firaun melancarkan arahan agar semua anak lelaki Bani Israel dibunuh. Okey. Bani Israel yang kita dah cerita bagaimana Israel ini sebenarnya asal daripada Nabi Yaqub, dan sebenarnya keturunan daripada Nabi Yaqub alaihi salam. Mereka berada di Mesir, ya. Mereka berada di Mesir, dibunuh anak-anak lelaki kerana apa? Kerana Firaun ini. Apa Firaun? Firaun ni dia telah pun bermimpi. Dia telah pun bermimpi bahawa akan ada lelaki daripada kalangan Bani Israel ini yang dia akan menentang dia di satu masa nanti. Jadi sebab itulah dia mengarahkan semua anak lelaki daripada Bani Israel ini dibunuh, ya. Kemudian Allah mengilhamkan kepada ibu baginda agar menghanyutkannya ke sungai Nil. Begitulah apabila Nabi Musa dilahirkan, Allah mengilhamkan. Ini perancangan Allah. Allah dah ada rancangan. Mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa ini untuk menghanyutkan Nabi Musa ni ke sungai Nil. Ya, di mana bila dihanyutkan, ibu Nabi Musa minta, ya, kakak kepada Nabi Musa untuk melihat ke mana sebenarnya Nabi Musa ini pergi. Ya, dia punya tempat yang dibawa tu, ya. Pergi ke mana ni dia punya bekas tu tadi. Baginda telah berdakwah kepada Firaun agar beriman. Ni dah panjanglah cerita baginda, ya. Bila dipelihara oleh, akhirnya Firaun juga yang memelihara dianya, ya. Apabila Nabi Musa menerima wahyu, baginda telah berdakwah. Allah telah menyuruh baginda untuk menentang Firaun agar beriman kepada Allah. Firaun ni apabila dengar, ya, padahal dia ni yang pelihara Nabi Musa, dia kenal Nabi Musa, tetapi dia bertindak menentang Nabi Musa beserta pengikutnya dan mengejar baginda ke Laut Merah. Kalau sekarang pun kita tengoklah, kalau tengok dalam peta adalah Laut Merah. Nanti awak cari, ya, Laut Merah tu kat mana. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa agar memukul laut. Ni memang peristiwa yang besar, ya. Memukul laut, bukan memukul sungai, memukul laut dengan tongkatnya, lalu laut terbelah. Ini peristiwa laut terbelah menjadi laluan yang selamat untuk Nabi Musa dan pengikut baginda. Jadi cerita Nabi Musa ini bukan berhenti di sini, ya. Bagaimana pengikut baginda sampai di Palestin, kemudian bagaimana Bani Israel itu ingkar pula, kan. Ingkar, baru je selamat daripada Firaun, tetapi mereka lepas tu ingkar, dan sampai sekaranglah mereka ingkar. Tu yang kita tak nak jadi. Sebab tu Allah ceritakan tentang Nabi Musa bersama Bani Israel ini. Bani Israel ini dia macam kaum yang tak mengenang budi, kan. Apa yang Nabi Musa telah pun pertahankan kepada mereka, akhirnya mereka ingkar.
Dan keingkaran itu kalau kita tengok sampai sekarang lah, Bani Israel itu mereka akan declare mereka ini adalah kaum yang paling mulia di muka bumi ini berbanding dengan kaum-kaum lain kerana banyaknya nabi di kalangan mereka. Banyaknya nabi di kalangan mereka tak apa kalau mereka ikut, tapi masalahnya mereka ni suka bunuh nabi dan juga mereka suka menyiksa kalau ahli-ahli kitab yang beriman kepada kitab Taurat, mereka suka menyiksa. Itu masalahnya kan. Okey. Next, Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun ni adalah, kalau kita tengok gandingan ya, sebenarnya Nabi Harun ni dia sama dengan dia berganding dengan Nabi Musa alaihi salam dalam menyampaikan dakwah. Ya, dia adalah abang kepada Nabi Musa alaihi salam. Mereka berdua ni kena bergabung bersama untuk menentang Firaun. Sebab apa Nabi Harun ini kena bergabung dengan Nabi Musa? Sebab apa? Nabi Musa ni sejak daripada kecil sampai dia besar, dia dipelihara oleh dalam istana kan. Nabi Harun ini dia banyak dengan Bani Israel. Jadi Nabi Musa dengan Nabi Harun, Nabi Musa lebih kenal Firaun, Nabi Harun lebih kenal Bani Israel. Jadi nak mentadbir Bani Israel ni, Nabi Harun yang mengenali ya perangai-perangai Bani Israel ini, kedegilan dan sebagainya. Okey. Apa yang Allah bagi kepada Nabi Harun ialah Nabi Harun dia petah berbicara. Jadi boleh membantu Nabi Musa dalam berdakwah. Okey. Kemudian cerita pula dua nabi, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Sebagaimana kita tahu, Nabi Sulaiman adalah anak, Nabi Daud adalah ayah kepada Nabi Sulaiman. Di mana Nabi Daud dia diberi kemahiran boleh melembutkan besi ya. Ada kemahiran melembutkan besi, dan baginda terkenal dengan amalan berpuasa selang sehari. Kalau Nabi Sulaiman, kalau kita tengok the magic tu banyak di kalangan di cerita tentang Nabi Sulaiman, bagaimana boleh menguasai angin, menguasai jin, menguasai haiwan. Jadi dia boleh menguasai sampai dia dapat menawan empayar Sabak. Tu cerita bagaimana Nabi Sulaiman dengan dengan pemerintah Sabak. Jadi tu pun awak kena cari dengan lebih lanjut ya tentang Nabi tersebut. Okey, kemudian Nabi Ilyas. Nabi Ilyas ialah berketurunan Nabi Harun ya. Kemudian diutuskan kepada Bani Israel yang menyembah berhala Baal. Dia dah menyembah berhala dah. Dia dah ada macam orang panggil, dah ada bibit-bibit ke arah syirikkan Allah. Ya, dakwah bagi dia tentang oleh kaumnya dan mereka membuat perancangan membunuh. Akhirnya Allah menawarkan bala kemarau yang panjang kepada mereka. Okey, Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa ialah sahabat setia Nabi Ilyas. Setelah Nabi Ilyas wafat, baginda dilantik menjadi Rasul dan menyambung perjuangan Nabi Ilyas. Ya. Okey, Nabi Yunus alaihissalam iaitu yang terkenal dengan apa dia? Terkenal dia diutuskan di penduduk Nainawa di Iraq ya. Terkenal dengan bagaimana baginda dicampakkan ke dalam dalam lautan, ditelan oleh ikan nun. Sebab apa? Kerana ceritanya Nabi Yunus ini dia sebenarnya telah pun dia kecewa lah sikit. Okey, Nabi Yunus ni dia agak kecewa sebab apa? Kecewa dengan kaum dia. Kecewa kaum dia sebab apa? Kaum dia ni menolak ajaran dia. Jadi sebab itu tugas sebagai nabi ni, walaupun setara mana pun kaum dia melakukan sesuatu kepada dia, jangan wala tai'asu min rahmatillah. Janganlah kecewa, jangan rasa putus asa. Sebab itulah baginda telah diuji oleh Allah, ditelan oleh ikan nun. Baginda bertasbih dalam ikan nun tu, baginda bertasbih, bayangkan dalam perut ikan macam mana kan. Apa dia tasbih baginda? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Bukan ya. Iaitu tasbih dia ialah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tu adalah tasbih dia ya. Yang tadi tu lain pula ya. Yang tadi tu subhanakala tu kalau kita tengok keajaiban alam ini, kita bacalah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tapi tasbih Nabi Yunus ialah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang itulah apabila Nabi Yunus telah pun beristighfar, barulah Allah lepaskan baginda kembali semula kepada kaumnya untuk berdakwah. Tu Nabi Yunus. Okey, Nabi Zakaria dan seterusnya kita akan bincang dalam episod yang akan datang. Setakat itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.